Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ma'firatu walidwanu. Okay, hari ini saya Waalaikumsalam. Syafirul Haizal Hafiz bin Muhammad Faizal sebagai moderator program forum online yang bertajuk Impak COVID-19 kepada Malaysia. Okay, sebelum saya memulakan forum pada hari ini, sukacitanya saya ingin perkenalkan beberapa panel yang akan turut serta di dalam forum kita yang kali ini. Okay, yang pertama iaitu Amirul Hakimi bin Amran, berasal daripada Gombak, Selangor, yang sedang belajar atau sedang mengajar di UIA Gombak, iaitu Universiti Islam Antarabangsa di Gombak, sebagai lecturer Islamiah di sana. Okey, yang kedua, panel kita yang kedua adalah Muhammad Aikal bin Hanafi yang berasal daripada Rawang, Selangor, yang sekarang sedang menyambung PhD-nya ataupun membawa haluan diri dia ke arah kedoktoran di dalam pelajaran di UTHM. Okay, sebelum saya meneruskan dengan kita punya tajuk iaitu impak COVID-19 kepada Malaysia, saya ingin menerangkan sedikit pasal mengenai ekonomi Malaysia pada masa sekarang dan beberapa tahun yang sebelum inilah. Okay, seperti yang kita tahu, kita sebagai warga negara Malaysia ni perlulah ambil serba sedikit pengetahuan tentang Malaysia ni, mengenai ekonomi Malaysia sendiri. Okay, ekonomi Malaysia berdepan dengan cabaran luar tahun ini, iaitu pandemik COVID-19 yang sudah bermula mengganggu perniagaan dengan adanya iaitu perintah kawalan pergerakan yang terpaksa diadakan. Okey, ini adalah realiti hidup sekarang. Malangnya ramai kita tidak tersangka krisis wabak COVID-19 ni boleh membawa musibah ataupun orang kata kesan yang berdalam ataupun kesan yang lebih teruk kepada ekonomi kita berbanding dengan krisis-krisis yang sebelum ini yang pernah dilalui di Malaysia. Contohnya peristiwa 9/11 pada 2001 dan krisis kewangan global pada 2018. Okey. Saya ingin bertanyakan atau memberikan soalan-soalan yang ingin diberi pandangan oleh ilmuwan kita pada hari ini, iaitu panel-panel kita Amirul Hakimi dan Haikal Hanafi. Bolehkah saya bertanya beberapa soalan kepada mereka? Boleh ke? Boleh, Boleh. boleh, boleh. Ya. Okey, yang pertama saya ingin menunjukkan soalan saya iaitu kepada Haikal Hanafi. Ya. Encik, saya ingin Yes, saya sir. panggil Haikal ke ataupun nama penuh Encik Muhammad Haikal? Boleh panggil saya Haikal saja. Haikal saja. Okey. Encik Haikal, Ya. boleh tak awak terangkan sedikit kesan-kesan yang telah di orang kata COVID-19 ni impak kepada Malaysia ni? Sistem-sistem ekonomi Malaysia yang mana yang telah terjejas daripada impak ni? Okay, dia terdapat beberapa banyak kesan yang terjejas. So, salah satunya yang terjejas ialah sistem kewangan negara kita. So, macam kita tahu, rakyat apabila COVID-19 ni, ramai rakyat Malaysia berasa Ya. susah, yang tidak boleh banyak, boleh dengar ke? Boleh. Okey, Teruskan. macam kita tahu wabak COVID-19 ni telah memberi kesan kepada rakyat dan juga negara kita. Rakyat kita ramai rakyat telah dibuang kerja dan tiada semua pendapatan mereka, dan negara Malaysia juga telah menghadapi kekurangan pada secara keseluruhan tahun ini, terutamanya dari segi pertumbuhan pendapatan dan pinjaman disebabkan impak COVID-19 ini. Walau bagaimanapun, Bank Negara kita, Datuk Nur Syamsiah Muhammad Yunus, telah mengumumkan bahawa ekonomi Malaysia mampu untuk menangani impak penularan COVID-19. Ia juga menyatakan beberapa faktor yang akan membantu ekonomi Malaysia terus kukuh, iaitu dengan kepelbagaian asas ekonomi di Malaysia, pengukuhan sistem kewangan yang terdapat di sektor perbankan Malaysia dan lebihan akaun semasa yang utuh. Seterusnya, kesan seterusnya yang impak dari COVID-19 ialah kesan terhadap pelancongan negara, sistem pelancongan negara. Okey. Sistem pelancongan secara umumnya meliputi pelbagai aspek, sama ada di dalam atau luar negara. Ia juga berkait kepada rakyat Malaysia dan juga kepada pelancong dari luar negara. Sistem pelancongan amat terjejas, bukan setakat kepada negara secara khusus, malah telah memberi kesan kepada syarikat-syarikat kecil serta syarikat-syarikat besar. Syarikat besar yang kita dapat lihat yang merupakan daripada syarikat penerbangan, iaitu syarikat AirAsia dan juga penerbangan Malaysia, di antara mangsa-mangsa yang telah mengalami kerugian yang sangat dahsyat sehingga terpaksa memberhentikan ramai pekerja mereka. Selain itu, hotel-hotel di Malaysia juga banyak tutup kerana pelancong tidak dapat melancong ke dalam di dalam negara kita. So, pelancong dari luar negara dan dalam juga tidak dapat
pergi ke hotel untuk bercuti di negeri-negeri yang boleh dilawati. Okay, seterusnya kesan terhadap sistem pendidikan. Seperti yang kita tahu, sekolah-sekolah pun telah tutup dan universiti juga telah tutup. Sekarang ni, Betul. so sekolah sekarang ni, murid-murid sekarang memberi, kementerian just buka kepada pelajar SPM untuk memasuki sekolah untuk mereka menghadapi SPM beliau. Tapi disebabkan kes COVID-19 ini semakin banyak, so terpaksa sekolah ditutup sepenuhnya dan menyebabkan pelajar-pelajar sekolah terpaksa mengambil semula subjek mereka pada tahun hadapan. Begitu juga dengan mahasiswa di universiti-universiti awam dan swasta di negara kita ini. Mahasiswa terpaksa belajar secara ODL, iaitu online distance learning, yang juga ia juga merupakan perkara yang tidak begitu teruk, tapi dia juga ada impak positif dan negatifnya juga untuk ODL ini. Salah satu yang positifnya ialah pelajar tidak perlu pulang ke kampus dan dapat menjimatkan duit mereka serta tidak perlu keluarkan banyak modal untuk pembelajaran mereka di sana. Okay? Dan dari segi negatifnya pula, dia memberikan banyak stres kepada pelajar-pelajar sebab mereka hanya akan menghadap laptop sahaja. Dan saya ada membaca di Twitter, banyak sangat ramai student komplain tentang ODL ni sebab mereka terlalu stres dengan banyak kerja dan macam-macam lagi. Okay, kesan seterusnya ialah terhadap e-dagang. Okay, ketika pembentangan bajet 2021, sektor ekonomi digital antara diberi perhatian oleh kerajaan di mana sektor ini mendapat dana sebanyak 2 RM20 juta untuk program perkhidmatan e-dagang untuk menaik taraf internet kepada hub e-dagang. Di sini kita dapat lihat bahawa ekonomi digital seperti sektor e-dagang mampu memberi impak yang positif. Sementara itu, sektor pencitraan dalam talian juga masih beroperasi seperti biasa untuk membantu rakyat bagi mendapatkan barangan keperluan selepas kerajaan melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Antaranya adalah syarikat Jocom yang menggunakan platform untuk mempromosikan tagline mereka seperti duduk di rumah dan kita jaga kita untuk meyakinkan orang ramai ketika tempoh berkurung. Kesan yang terakhir yang terdapat ialah kesan terhadap sektor kesihatan, bahagian pergigian. Tidak lupa juga dari sektor kesihatan seperti pakar kesihatan dan bahagian yang berlainan seperti doktor gigi tentang cabaran yang perlu dihadapi dalam norma baru ini serta risiko yang dihadapi. Ketika berhadapan dengan pandemik, doktor gigi yang melakukan rawatan juga menghadapi risiko antaranya percikan aerosol yang mungkin mengandungi penyakit atau ejen berjangkit yang berasal dari pesakit itu sendiri atau peralatan pergigian yang mungkin menimbulkan ancaman kepada doktor gigi serta kaki tangan yang berada berdekatan dengan pesakit itu. Setakat itu saja daripada saya. Okey, terima kasih dengan jawapan yang sangat padat dan ringkas. Iaitu walaupun ialah tidak seringkas yang ni, tapi benda tu ringkasan daripada topik-topik yang kecil. Saya rasa dapat lagi semua. Tidak mengapa, Maafkan tidak saya mengapa. kalau saya mengambil masa yang lama. Tidak mengapa. Okey, kita teruskan dengan soalan kedua iaitu kepada Amirul Hakimi. Encik Amirul Hakimi, dengar tak? Ya, saya. Okey, saya ingin bertanyakan soalan lah. Jika tadi saya sudah menanyakan kesan, okey, kali ini saya ingin menanyakan langkah-langkah ataupun kalau di dalam bahasa Inggeris iaitu precaution yang boleh kita ambil daripada kesan-kesan tersebut. Oh, okey. Okay, terima kasih host. Boleh. Okey, terima kasih juga kepada Cik Aikal. Okey. Daripada apa yang Cik Aikal cakap tadi, setiap punca mesti ada langkah-langkah untuk menanganinya ya. Dan di sini saya boleh bagi 5 kesan. Antaranya yang saya bagi dululah isi-isi dulu. Boleh. Kita boleh dengan pertama sekali dengan langkah memulihkan sistem kewangan negara, langkah memulihkan sektor pelancongan negara, langkah memulih sistem pendidikan negara, langkah mengatasi dengan bantuan kerajaan, langkah mengatasi dengan memperkenalkan ekonomi hijau. Okey, apa semua benda tu? Apa tu? Okey, itu saya akan terangkan. Okey, dengan langkah memilih sistem kewangan negara ni, kerajaan Malaysia ni telah, kita sedang melalui pandemik ya. Dengan itu kerajaan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini dengan 6 langkah iaitu ketahanan, memulakan pemulihan, revitalisasi dan pembaharuan. Okey, antara yang pertamanya adalah tahap pertama iaitu pelaksanaan perintah kawalan pergerakan pada 18 Mac hari itu. Ingat kan? Okey. Lepas tu langkah rancangan pemulihan iaitu PKPP. Oh, yes. Ya betul.
Dan banyak lagi antara antara bantuan-bantuan yang kerajaan memberikan untuk kita ya. Dan yang kedua pula iaitu langkah memulihkan sektor pelancongan kepada negara adalah kerajaan yakin kerana pelancongan ini merupakan sektor yang paling penting kerana memberikan kita income yang lagi banyak ya. Dan antara bantuan kerajaan dalam sektor pelancongan ni adalah dengan memberikan inisiatif, package campaign, dan antara bantuan yang kerajaan telah berikan kepada industri hotel di Malaysia adalah dengan memberi potongan bil 50% kepada hotel-hotel ya, sehingga akhir tahun 2020. Seterusnya antara pekerja-pekerja yang terkesan dengan masalah ini juga akan mendapat inisiatif. Itu sudah diberitahu. Okey, dan yang ketiga, langkah memulihkan sistem pendidikan negara. Okey, bagi untuk menyelesaikan kebimbangan pelajar-pelajar yang menghadapi COVID-19 ni, kerajaan telah menyediakan platform pengajaran iaitu untuk memberikan ilmu tanpa halangan. Itu dengan memperkenalkan ODL yang Cik Haikal telah cakap sebentar tadi ya. Ya, betul. Itu takkan ada masalah lagi untuk menyampaikan ilmu-ilmu ini ya. Okey, yang keempat adalah dengan bantuan kerajaan. Yang kita telah tahu banyak untuk mengatasi COVID ni, kerajaan telah memberikan banyak package rancangan ekonomi bagi menaikkan semula ekonomi negara kita. Dan ini merupakan sesuatu yang bagus kerana dapat merangsangkan ekonomi dan akhir sekali iaitu dengan memperkenalkan ekonomi hijau. Dan apabila memperkenalkan ekonomi hijau ni, ketika COVID-19 2020, kerja dibuang dan lebihan pekerja. Dan apabila lebihan pekerja itu digunakan semula, kita akan menggunakan pekerja itu dengan ekonomi hijau. Dan itu dapat melonjak naik ekonomi negara. Terima kasih. Terima kasih. Jawapan yang sangat bernas daripada Amirul Hakimi. Okey, kesimpulan yang dapat saya dengarkan ataupun saya dapat buat daripada pendengaran yang saya pernah dah dengar ataupun penjelasan yang daripada pendengar kita, terdapat beberapa impak daripada COVID-19 kepada sistem ekonomi negara, iaitu sangat berat lah. Itu beri banyak cabaran kepada kerajaan dan juga kepada rakyat. Rakyat pun ramai hilang pekerjaan sehingga mereka tiada sumber pendapatan untuk menambung kehidupan mereka. Okey, sampai di sini sajalah forum pada hari ini. Terima kasih kepada panel kita iaitu Amirul Hakimi dan Haikal Nafi atas kehadiran mereka pada hari ini.